Assalamualaikum semua. Saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai sifat hayat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hayat ni? Hayat ini bermaksud hidup. Hayat bermaksud hidup. Okey, Allah itu Maha hidup. Okey, hidupnya Allah ni tanpa ada permulaan dan tanpa ada pengakhiran. Okey, hidupnya Allah ni tanpa memerlukan perantaraan. Tidak seperti manusia yang memerlukan perantaraan. Contohnya, makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup, udara ataupun oksigen yang digunakan untuk bernafas, dan juga cahaya yang digunakan untuk menerangi alam ni. Lawan bagi sifat hayat ni adalah maut. Lawan bagi sifat hayat ni adalah maut yang bermaksud mati. Mustahillah Allah itu bersifat dengan sifat maut. Next adalah hukum mempercayai Allah itu bersifat hayat. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib untuk kita mengakui ataupun beriktikad bahawa Allah itu bersifat dengan sifat hayat. Kita boleh lihat daripada firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 58. Ustazah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih. Maksudnya, dan berserahlah engkau kepada Tuhan yang tidak mati serta bertasbihlah dan memujinya. Baik, kita masuk pula kepada perbezaan hayat Allah dan juga hayat manusia. Perbezaan yang pertama, bagi hayat Allah itu adalah sedia ada dan abadi. Maksudnya dekat sini Allah itu telah wujud tanpa ada penciptanya. Berbeza pula dengan hayat manusia yang memerlukan kepada penciptanya. Sebab itulah ianya bersifat baharu, iaitu akan sampai satu tahap bahawa manusia itu akan musnah dan manusia itu juga akan mati. Kita pergi pula kepada perbezaan hayat Allah yang kedua, iaitu tiada tempoh masa ataupun kekal. Ini bertepatan dengan sifat baqa Allah itu sendiri, bahawa Allah itu akan kekal selama-lamanya. Berbeza pula dengan hayat manusia, dia ada tempoh masanya. Manusia ni ada permulaan dan juga pengakhiran. Akan sampai satu tahap bahawa manusia ini juga akan mati. Baik, perbezaan hayat Allah yang ketiga, iaitu tidak bernyawa. Beza pula dengan hayat manusia ni, dia bernyawa. Kita lihat kepada jantung kita. Kita dengar jantung kita. Jantung kita berdegup ke tak? Kalau berdegup tu maksudnya kita ni masih lagi hidup. Kita pergi pula kepada kesan beriman dengan sifat hayat. Kesan beriman yang pertama adalah sentiasa mengagungkan Allah. Maksudnya apabila timbulnya rasa kesedaran dalam hati kita, bila kita beriman dengan sifat hayat Allah ini, kita akan sentiasa mengagung-agungkannya dan sentiasa memuji-mujinya dengan bertasbih dan juga bertahmid kepadanya. Baik, yang kedua adalah sentiasa menginsafi kelemahan diri. Manusia ni sifatnya adalah lemah, berbeza pula dengan sifat Allah. Sifat Allah yang maha sempurna. Apabila timbulnya kesedaran dalam diri kita ni, kita akan rasa rendah diri kepada pencipta kita. Yang ketiga adalah sentiasa meyakini bahawa semua makhluk akan binasa. Ya, semua makhluk akan binasa apabila telah sampai waktunya. Akan sampai satu tahap bahawa manusia akan mati, bahawa alam juga akan musnah. Baik, yang keempat, sentiasa bersedia dan meyakini mati. Manusia ni hendaklah sentiasa bersedia dengan kematian. Kematian ni bila-bila masa saja akan terjadi. Sebab itulah kita kena perbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita pergi kepada akibat mengingkari sifat hayat. Akibat yang pertama akan timbulnya rasa sombong dalam diri kita. Akibat yang kedua menyebabkan kita lupa diri. Ini saya boleh bagi contoh macam kisah Firaun tu sendiri. Firaun ni, dia merasakan bahawa dia ni tidak akan mati dan akan kekal selama-lamanya. Akan memerintah pemerintahannya dengan waktu yang sangat lama.
Betapa angkuhnya Firaun ni kan. Namun akhirnya Firaun ni telah dicabut nyawanya dan telah terpisahlah jasad daripada badannya. Okey, yang ketiga adalah iman kita akan menjadi rosak. Okey, yang keempat yang terakhir sekali adalah lalai dalam mengingati Allah. Okey, itulah akibat apabila hati itu telah hitam dan tidak dapat diubati lagi. Sebab itulah Rasulullah selalu berpesan bahawa berwaspada dan berjaga-jaga dengan pelakuan dosa kita. Takut nanti akan mendatangkan titik hitam dalam hati kita. Sebab itulah kita hendaklah melaksanakan amal makruf dan juga nahi mungkar. Okey, itu saja yang Ustazah dapat kongsikan ilmu pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.